okay, baru ni juga bukanlah baru ni sebenarnya, daripada segi persepsi ada Merdeka Center keluarkan that result tu kan. Saya buat komen dalam satu grup ni, saya kata just because someone, and I'm quoting you lah, just because orang kata Perdana Menteri ni bagus atau negara going to the right direction, dia tak tanya soalan, the next question is, are you going to vote for us? So YB ada buat tak this kajian terbaru? Tengah buat sekarang ni. So, actually kita memang buat tiap-tiap bulan. So what do you think? So ialah pandang sebenarnya ke arah mana kita ni? Saya mula jadi pollster, data science semua ni ialah kerana saya tak berpuas hati dengan Merdeka Center. Kan? Sebab data yang sampai tu dia tak pernah tanya pasal apa nama ni, esok pilihan raya kau nak undi siapa. Sebab survey ni sangat bergantung kepada soalan, tambah pula orang Melayu. Dia cakap berlapik-lapik, konak-konak. Betul. Itu satu. Yang kedua, survey ni oleh kerana sampling size-nya ialah 1,200-1,500 saja untuk kita dapat dia panggil margin of error, nama sebenarnya apa? Julat perbezaan lah kan, perbezaan kan. Just to get that margin of error of 2 to 3%, you only need lebih kurang 1,500. Betul. Ini kepada orang yang selalu tanya, alah 1,500 saja banding rakyat Malaysia. Tak, survey memang macam itu. Survey memang statistically you only need 1,500 respondents saja to give a 2% margin of error. Challenge dia bukannya the number of respondents. Challenge dia ialah untuk memastikan responden itu betul-betul representative. So aku bagi contoh kan. Kenapa aku tak pernah percaya dengan survey yang face to face ketuk pintu ni? Why? So bagi contoh, IDER kan, Institut Darul Ihsan kan, yang dia bagi semua. Sebab tu kalau ikut IDER ni, PKR ni akan menang 100 kursi tiap kali pilihan raya. Betul. Sebab dia pergi buat survey, dia pakai budak universiti, bawa soalan. Dia buat macam banci tau. Dia pun hantarlah budak universiti tu masuk ke kampung. Kemudian budak tu terpulang kat budak tu lah, budak tu ketuk pintu kan. Sekarang bawa tab lah, bukan bawa kertas kan, masuk kampung. Katakanlah budak tu masuk kampung, dia jumpa satu kedai kedai kopi. Ramai orang. Dia pun pergi interview orang kedai kopi tu semua. Dia tak tahu kedai kopi tu kedai kopi PAS. Habis semua jawab PAS. So sebab itu, it has to be computerized. Maksudnya kena ada sistem komputer yang dial randomly supaya dia betul-betul random. Kalau contohnya budak universiti, dia malas. Dia pun sampai kat satu kawasan, dia tengok flat ni. Flat ni daripada aku pergi ramai, aku naik semualah. Kebetulan flat tu semua PKR. Memang PKR lah dapat kan. So you have to make sure sistem itu betul-betul random and dia dial supaya you dah certify awal-awal. Katakanlah the survey that I run contohnya kan, I think dia punya stratum tu kan, ada lebih kurang 60 lebih. Contohnya, budak Melayu umur 20 ke 25 tahun di kawasan ini, di kampung, pendidikan SPM, tak kerja. Berbeza dengan budak Melayu umur 20-25 keluar universiti, duduk kampung yang sama. Pandangan dia lain tau. Very different. So you kena ada 60 stratum ni kan. So for each stratum tu, the phone has to dial until you get the required number. Once you get that required number, barulah 1,500 tu betul-betul representative. Then you weight it kepada keseluruhan rakyat. Itu challenge dia sekarang is. Rakyat Malaysia tak nak angkat phone sebab dia ingat scammer. Jadi kalau dulu we can complete one nationwide survey in 2 weeks, sekarang kadang-kadang 3 minggu tak habis lagi lah. Jadi saya masih lagi menunggu. Tapi you are right. Kerana soalan kalau tanya, adakah negara berada di landasan yang betul? Dia jawab betul. Bergantung kat orang. Dia kata, saya baru tengok Keluang Man, aku tak sukalah. Jadi bukan di landasan yang betul. Contohnya kan. So dia ikut, benda tu is very subjective tau. Sebab itu cara kita membina soalan tu sangat penting. Tapi dia mesti berakhir dengan soalan, kalau esok pilihan raya, you di parti mana? From there, sebenarnya kalau cukup data, you boleh buat correlation. Ada orang yang dia kata landasan betul semua gini-gini okey lah, undi parti lain. Ada orang yang tak puas hati tapi undi parti. So unless you tanya soalan, masalahnya kenapa kebanyakan pollster tak tanya soalan itu?
Sebab dia susah payah ni, dah tanya 10 soalan, sampai kat situ tanya esok undi apa, dia letak. Jadi untuk dapatkan satu orang yang menjawab penuh dan sanggup beritahu dia nak undi siapa, mungkin you kena bercakap dengan 50 orang. Jadi panjang, susah, mahal. Dan kena cari pula yang kena cari pula spesifik stratum masing-masing tu. Jadi lebih mudahlah tanya, adakah negara berada di landasan yang betul? Okay. Daripada semua survey, the last survey that you did sebelum yang result hari ni, should we worry? Pakatan Harapan? Saya dah sebut masa kempen. But after that, should we still worry? Well, saya tak boleh nak kata sampai kita dapat the data lah. Kan, data during the campaign tu lah data. Yang itu yang latest yang saya dapat. Dan memang saya dah sebut, Pakatan Harapan patut, terutamanya PKR dan Amanah, kan, patut bimbang. Sebabnya ialah kerana penurunan sokongan pengundi China dan India tu adalah drastik. Untuk tempoh 2 tahun. Jadi kalaupun dia tak berkadar langsung begitu, dan kita dah tengok dalam pilihan raya kecil yang lalu, memang kadar keluar mengundi itu dalam 40 ke 45% saja. Buatlah macam mana pun kan. So walaupun mengatakan 55%, puas hati dengan Perdana Menteri, the direction of the country is going to the right direction, kerajaan perpaduan ni yang terbaik, whatever percentage dia, sebenarnya kita kena risau sebenarnya.